5 perkara yang kita kena tahu mengenai pengurusan kewangan. Apa dia? Jom kita tengok video ni sampai habis. Baiklah, kita terus pergi ke poin yang pertama dalam video ni, iaitu cara bagaimana untuk mendapatkan duit. Okey, dalam keadaan yang normal dekat dunia ni, ada dua cara sahaja untuk dapatkan duit. Pertama ialah kena bekerja, yang kedua kena berniaga. Okey, kenapa kita kena belajar? Sebab kita nak dapatkan duit lah kan. Takkanlah kita nak bayar pasir guna beli beras. Macam tu lah. Okey, untuk kerja ni kita kena belajar lah. Kita ni nak kerja jenis macam mana, sama ada kerja dengan orang ataupun kerja freelance. Ada beza. Kalau kerja dengan orang, kita kena latih kita punya kemahiran. Contohnya kemahiran berkomunikasi, interpersonal skills. Itu kita kena latih lah. Dengan kita kena ada ilmu dalam sesuatu pekerjaan yang kita nak tu. Kalau kita kerja freelance, kita cuma perlu ada skill interpersonal tu cuma sikit je lah, tak perlu sangat. Cuma kita kena pandai marketkan diri kita kepada orang lain yang perlukan servis kita. Tapi yang penting kita punya servis tu kena mantap lah. Kita kena power, baru orang cari kita. Itu tentang kerja lah. Kerajaan sekarang ni ada buat satu program baru, namanya e-latih. Kita boleh daftar diri sebagai peserta lah, untuk kita belajar short course, benda-benda yang boleh membantu kita untuk mendapatkan kerja. Selain tu, dekat luar negara dia buat, nama dia Future Learn. Dalam tu dia ada macam-macam kursus yang kita boleh belajar, yang boleh improve diri kita. Kita cuma belajar online saja. Cuma kalau nak sijil, kita kena bayar lah. Ada juga beberapa kursus percuma, short course yang kita boleh dapat sijil. Dan bila dapat sijil tu, kita boleh letak dekat kita punya profile LinkedIn. Bila majikan, bos-bos ni nampak kita punya LinkedIn ni ada sijil-sijil yang bagus, mereka pun akan berminat lah untuk ambil kita kerja. Tapi dengan syarat kita kena tahulah apa kita belajar tu kan. Janganlah kita daftar je, lepas tu main hentam je dapat sijil. Nanti masa interview pun kita kantoi juga. Okey, untuk orang yang berniaga, kita kena fikirlah apa perkara benda yang kita nak jual. Ada dua, iaitu contoh produk, benda macam biasalah, kita jual biskut ke, kita jual tepi jalan ke, ataupun kalau skill tu, kita jual skill kita lah. Kita berniaga menjual solusi kepada masalah orang lain. Contoh Foodpanda, Grab kan, model bisnes dia bukannya produk, tapi model bisnes dia solusi untuk orang yang tak ada kenderaan, yang malas nak keluar. Itu dia poin yang pertama, iaitu mendapatkan duit dengan cara bekerja dan berniaga. Okey, isi yang kedua pula ialah bagaimana kita uruskan kewangan kita. Dua subpoint. Pertama ialah simpanan dan kedua ialah bagaimana kita berbelanja. Okey, kita sebut tentang berbelanja terlebih dahulu. Dia ada dua, keperluan, kehendak ataupun kemahuan. Kita kena bezakan. Contoh macam kita perlu ada kenderaan, kita sesuai kena ada kereta ke, kena ada motor, ataupun kita tak perlu beli kenderaan tetapi kita guna public transportation. Itu kita kena fikir sendiri. Tak semua orang ada solusi yang tetap. Contoh kita nak ulang-alik pergi kerja, so nak beli kereta apa, motor apa, perlu pilih kenderaan yang memang sesuai untuk kita dan buatlah kajian. Boleh baca laman web ke, tengok review kat YouTube ke. Itu contoh dari segi perbelanjaan, keperluan, bukan kehendak. Manakala dalam kehendak pula, kita kena disiplinkan diri kita. Kita ni nak sesuatu tu sebab apa? Okey, untuk hilangkan stres, okey, untuk santai-santai, itu boleh, tapi kita kena disiplinkan diri kita. Kita move on kepada simpanan pula. Saya nak share kaji selidik oleh Bank Negara Malaysia pada tahun 2018 tak silap, 75% rakyat Malaysia tak ada simpanan RM1,000. Ini adalah satu berita yang sangat mengejutkan. Tak ramai orang boleh menyimpan duit. Tak tahulah apa faktor dia. Banyak benda yang kita kena fikirlah apa sebab dia. Okey, selain tu, daripada kaji selidik Bank Negara Malaysia juga, dia menunjukkan bahawa 84% orang dia menyimpan. Bagus, dah simpan, tapi dia gunakan duit simpanan tu hujung bulannya. Dia simpan tapi dia guna balik, bocor balik. Simpan bocor, simpan bocor. Menunjukkan data yang sangat berbahayalah untuk kita. Contoh kita ada masalah, kereta rosak, kita nak cekau duit dari mana kan? Takkan nak pinjam orang, malu apa semua. Pinjam orang pun ada masalah lah, gaduh lah apa semua. Data dari Jabatan Statistik tahun 2019 lah, kaji selidik, 3 benda yang paling banyak makan kita punya perbelanjaan. Pertama, makan minum. Kedua, bil api, bil elektrik. Dan ketiga ialah pengangkutan. Jadi perkara ni kita kena belajar. Poin nombor 2 ni, uruskan duit. Kita kena belanja macam mana, kita kena simpan macam mana. Ada teknik dia, disiplin dia macam mana. Kita kena belajar lebih lanjut lagi.
Baik, kita pergi ke poin ketiga. Poin ketiga ialah macam mana kita nak lindung duit kita. Maksud perlindungan ni ialah macam takaful ataupun insurans. Tapi sebagai orang Islam, wajib untuk kita pilih takaful. Okey, kenapa kita kena lindung duit kita? Sebab kita tak tahu apa akan jadi kepada diri kita. Data daripada Jabatan Statistik Malaysia pada tahun 2019 mengatakan bahawa orang umur 40 dan ke bawah, faktor utama kematian mereka adalah disebabkan oleh kemalangan jalan raya. Manakala 41 tahun dan ke atas adalah disebabkan sakit jantung. Jadi daripada data tersebut membuktikan bahawa kita kena ada perlindungan. Kita kena ambil takaful. Contoh, dah terlibat dengan kemalangan, patah riuk apa semua, tak boleh kerja. Siapa nak bagi kita duit? Daripada takaful lah yang boleh bagi kita duit. Walaupun sok-sok ada cover, tapi tak semua company yang baik yang bayarkan sok-sok kita. Jadi daripada tu kita kena ada perlindungan peribadi, iaitu takaful berbentuk perlindungan pendapatan. Orang yang 41 dan ke atas pula dianjurkan untuk ambil dari segi critical illness, iaitu medical card. Contoh, kita ada simpanan RM20,000 contoh. Tiba-tiba kita sakit dan kita perlukan duit RM20,000 sedepuk untuk bayar. Kan rugi, kita dah simpan bertahun-tahun nak guna benda lain, tapi tiba-tiba kena bayar untuk sakit. Lebih baik bayar secara bulanan, tapi perlindungan bulanan itulah yang boleh membantu kita untuk cover kita punya kemalangan ataupun sakit. Sebab itulah perlunya ada perlindungan kewangan. Jadi kita kena belajar lah apa yang sesuai. Ada macam-macam dekat luar sana, takaful lah, Etika lah, Zurich lah, AIA lah, mana satu. Dan setiap satu company tu ada dia punya pelan-pelan yang tersendiri. Okey, isi yang keempat ialah pelaburan. Bagaimana untuk kita mengembangkan duit kita. Kita dah ada duit, kita dah uruskan dengan baik, kita dah lindung dengan baik. Kemudian macam mana kita nak kembangkan duit tu? Dengan cara duit tu bekerja sendiri. Kita tak payah bekerja, tapi duit tu kerja sendiri, iaitu dengan cara pelaburan. Sekarang ni dah ada macam-macam jenis pelaburan. Pelaburan emas lah, hartanah lah, unit trust lah, saham lah, kripto lah. So ada macam-macam. Daripada semua tu kita kena belajar. Kita tak boleh ikut-ikut orang. Contohnya pelaburan emas, ETA, scam. Rupanya ramai dah kena scam. So rugilah. Kita kena tahu hukum hakam pelaburan tu macam mana. Contoh forex telah difatwakan haram dah lama. Kita sebagai orang Islam ni, kita ikut sahaja apa yang telah difatwakan oleh para asatizah, para alim ulama, mereka yang profesional bidang kewangan itu sendiri. Dan sekarang ni pun dah ada inisiatif digital oleh Bank Negara Malaysia. Banyak pelaburan yang boleh kita guna smartphone sahaja, tak payah jumpa orang, kita boleh daftar sendiri. Contohnya kalau emas, Public Gold, dia punya apps ada, ataupun Hello Gold lah, tu emas lah. Kalau macam unit trust, Bank Islam Malaysia ada buat, ada punya aplikasi Best Invest, ataupun macam Wahid Invest, Rais daripada PNB. So ada macam-macam dan kita kena belajar. Contoh macam hartanah, kenalah belajar pasal hartanah. Benda ni kena ada ilmu lah, kena belajar macam-macam. So pandai-pandailah kita suka yang mana, sesuai tak dengan diri kita. Jangan kita suka ni tapi sebenarnya tak sesuai, tak boleh. Kita kena belajar. Okey, baik. Yang terakhir pula ialah bagaimana untuk kita mengagihkan duit kita. Maksud saya dalam agihkan ni ialah dari segi duniawi dan akhirat. Pengagihan dari segi harta pusaka. Kita dah ada duit apa semua, agihkan untuk kita punya waris-waris. Selain tu, kenapa kita kena bersedekah ataupun berzakat? Okey, kita pergi kepada harta pusaka lah. Dalam berita dianggarkan sebanyak 70 bilion harta orang Islam dekat Malaysia ni yang masih tergantung sebab antaranya waris-waris yang tak bekerjasama. Contoh, orang ni dah meninggal, lepas tu ada waris-waris dia ni jenis bergaduh je lah, tak settle sampai bila-bila, dah rugi dah, tanah tu terbiar je. Sebab tu kita kena melatih keluarga kita ni celik kewangan lah, mengajar ahli keluarga kita apa kena buat supaya tak terbazir begitu sahaja. Kemudian kita pergi kepada sedekah atau zakat. Zakat ni kita kena tahulah wajib. Kalau kita cukup syarat-syaratnya, boleh bayar online saja. Benda ni sangat mudah. Diutamakan untuk kita bersedekah kepada ahli keluarga kita dan orang terdekat. Sebab memang itu dianjurkan oleh Nabi, telah direkodkan dalam hadis lah. Itu dari segi sedekah. Tapi dari segi zakat tu memanglah orang-orang asnaf yang wajib dapat. Okey, itu saja video saya kali ini. Kalau ada sebarang persoalan, ada sebarang pertanyaan, bolehlah komen, dan ada sebarang cadangan juga boleh komen. Dijemput untuk subscribe saya punya channel. Itu sahaja. Terima kasih. Assalamualaikum.